Jadi kita perkenalkan tetamu undangan kita pagi ini berada di sisi kanan saya iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Khairul Azrin bin Haji Muhammad Jaya merupakan pegawai Ugama Mahkamah Rayuan Syariah Jabatan Kehakiman Negara Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Bersama kita juga pagi ini iaitu Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Edi Iswardi bin Haji Bangok, Ketua Juru Teknik Ukur Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ini, sihat juga ya? Sihat. Alhamdulillah. Dan bersama kita pagi ini juga Lisa. Ya, bersama kita pagi ini Tuan Haji Awang Muhammad Najib bin Haji Awang, Pegawai Perkembangan Ugama Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar pada hari ini? Sehat ya. Sehat. Jadi ramai pagi ingin mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih kita ucapkan di atas masa yang diluangkan bersama kami berdua dan juga penonton-penonton di rumah ya, untuk sedikit mengungsikan mengenai dengan maru'yah anak bulan Ramadan bagi tahun 1446 Hijrah. Jadi yang pastinya apabila mendengar maru'yah anak bulan ini, indah lain nih bulan Ramadan, bulan Syawal. Ini antara yang dinanti-nantikan dan orang-orang Islam ya di negara kita di Brunei Darussalam pasti akan bertumpu di hadapan kaca televisyen ataupun mendengarkan corong radio untuk sama-sama mendengarkan keputusan maru'yah anak bulan Seperti Ramadan biasanya. ataupun Syawal ini ya. Jadi kita mulakan bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Khairul terlebih dahulu. Ingin kita ditanyakan itu Muhammad Khairul ya. Mungkin boleh dimaklumkan ataupun dikongsikan kepada penonton-penonton kita ni untuk tahun 2025 ini ada berapa lokasi cerapan yang akan digunakan untuk cerapan, dan kalau boleh berkongsi juga di mana lokasi-lokasi tersebut. Silakan Tuan Khairul. Terima kasih Araf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada pihak Radio Television Brunei, khususnya melalui wawancara ini, wawancara rampai pagi ini di atas kesediaan menjemput pihak mahkamah untuk berkongsi maklumat berhubung cerapan hilal. InsyaAllah seperti mana pemakluman Mahkamah Syariah yang telah disiarkan melalui berita radio dan televisyen Brunei pada 12 Februari 2025 yang lalu, yang mana Mahkamah Syariah Negara Brunei Darussalam dengan ini memaklumkan sekali lagi kepada orang ramai, terutamanya umat Islam di Negara Brunei Darussalam melalui siaran langsung sampai pagi ini, yang mana bahawa penetapan tarikh maru'yah anak bulan Ramadan bagi tahun 1446 Hijriah bersamaan dengan 2025 Masihi akan dilakukan pada esok hari iaitu petang hari Jumaat 29 Syakban 1446 Hijriah bersamaan dengan 28 Februari. Itu tarikhnya tadi lokasi yang ditetapkan untuk tahun ini untuk melihat cerapan anak bulan Ramadan ada di 5 buah lokasi iaitu di bangunan Menara Exchange Lebuh Raya Tunku, daerah Brunei Mara, yang mana sebelum ini dikenali dengan bangunan Destia headquarters. Nombor 2 di Taman Rekreasi Tanjung Batu di Pekan Muara, daerah Brunei Mara, dan juga Bukit Aguk di Jurudong, daerah Brunei Mara. And then di daerah Tutong adalah di Bukit Ambok, dan juga di daerah Blight adalah di Bukit Lumut. Jadinya di daerah Brunei Mara ada 3 tempat tuan. Okey. Antara pegawai yang terlibat pada tahun ini yang telah diatur untuk sama-sama melakukan cerapan adalah terdiri daripada hakim-hakim syar'i, iaitu selaku ketua rombongan dibantu oleh pegawai-pegawai dari Mahkamah Syariah. Begitu juga dari pegawai-pegawai dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan, pegawai-pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, pegawai-pegawai dari Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, dan beberapa agensi kerajaan yang lainnya. Itu adalah pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mencarap pada esok hari. Iya, jadi daripada pukul berapa mereka akan ditugaskan di tempat-tempat pencerapan ini besok Tuan Khairul?
Okey, kalau ikutkan jam selalunya pegawai-pegawai dari Jabatan Ukur selalunya memang sudah bersedia lebih awal lah. Okay. Pukul 2 tu pun memang diorang sudah bersedia di sana. Macam pegawai-pegawai yang lain yang jemputan, yang mana insyaAllah pukul 4.30 kami sudah juga berada di tempat cerapan itu. Bersiap sedia lah, mudah-mudahan keadaan cuaca mengizinkan betul. dan proses cerapan besok akan berjalan dengan lancar ni, Anissa ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita beralih pula seterusnya ni, Nisa. Jadi kita beralih dan soalan seterusnya kita ajukan ya kepada Tuan Haji Muhammad Edi Iswardi bin Haji Bangguk, Ketua Juruteknik Ukur Jabatan Ukur. Apakah peranan Jabatan Ukur dalam menentukan hilal Ramadan ni bagi tahun 1446? Silakan Tuan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jabatan Ukur adalah sebagai konsultan teknikal dalam menentukan hilal Ramadan dari segi penyediaan peralatan-peralatan untuk melihat hilal seperti teleskop dan theodolite, di samping melantik kaki tangan yang berkemahiran untuk menggunakan peralatan-peralatan tersebut. Selain daripada itu, Jabatan Ukur juga bertanggungjawab untuk menyediakan nota-nota hitungan hilal seperti umur hilal, kedudukan hilal ketika meruqyah dan penghitungan bilakah waktu hilal dapat diruqyah. Jabatan Ukur juga menyediakan beberapa orang pegawai di setiap lokasi meruqyah hilal Ramadan sebagai rujukan untuk wakil-wakil dari Mahkamah Syar'i. Seperti yang dimaklumkan tadi, kelima-lima lokasi telah disediakan beberapa peralatan teleskop dan theodolite di semua lokasi resmi cerapan. Alhamdulillah ya. Jadi itulah peranan dan juga tanggungjawab ya daripada Jabatan Ukur sendiri dalam perkara meruqyah anak bulan Ramadan 1446 Hijrah ini. Gembira kita mendengarkan apabila kelima-lima kawasan pencerapan tersebut ya telah pun disediakan beberapa peralatan teleskopik dan juga theodolite ya di kesemua lokasi rasmi cerapan tersebut ya. Dan alhamdulillah dilibatkan sama juga pegawai-pegawai yang berkemahirannya dalam mengendalikan peralatan tersebut dalam penggunaannya besok ya. Baik, kita beralih kepada Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Najib pula seterusnya ya. Dengan kita tanyakan kepada Tuan Haji Awang Muhammad Najib ni berkenaan dengan pandangan Islam dalam menentukan awal bulan Ramadan maupun awal bulan Syawal menggunakan kaedah ruqyah ini. Macam mana ni Tuan Haji? Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Nabiyyuna Muhammad al-Amin. Sayyidina rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hidayatan ila shawab amma ba'd. Soalan yang diajukan berbunyi apakah pandangan Islam mengenai dengan kaedah ruqyah bagi menentukan awal Ramadan maupun awal bulan Syawal. Perlu kita diketahui dulu bahawa bulan-bulan Hijriah ini adalah amat penting bagi umat Islam kerana pada asasnya semua urusan sama ada urusan dunia dan peribadatan adalah bergantung kepada ketetapan pensabitan bulan-bulan tersebut. Surah Al-Baqarah ada menyebutkan dalam ayat 189 yang kira-kira tafsirnya, mereka bertanya kepadamu, yakni wahai Nabi Muhammad, mengenai peredaran anak-anak bulan. Katakanlah bahawa peredaran anak-anak bulan itu adalah untuk menandakan waktu-waktu bagi urusan dan amalan manusia dan juga ibadah haji. Manakala tuntutan melihat atau meruqyah anak bulan pada setiap bulan-bulan Hijriah adalah fardu kifayah. Ini menurut Imam Syaubari rahimahullah dalam kitabnya Bughyatul Mustarsyidin. Ada juga dalil daripada Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang kira-kira berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahr falyasum. Kita ambil dari faman syahida minkumus syahr falyasum,
Yang kira-kira tafsirnya, oleh itu sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Artinya, kalau tak sekiranya nampak hari Jumat petang ini, artinya hari Sabtu, otomatik kita ni berpuasa. Otomatik berpuasa, ya. Artinya malamnya, malam 1 Ramadan tu, artinya Betul. kita ni akan Kita ni boleh tarawih tu. tarawih malam. Betul. Itu daripada Al-Quran. Dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam ada juga banyak hadis-hadis yang sahih yang meriwayatkan tentang ru'yah hilal. Di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lah. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, saya mendengarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kamu melihat bulan sabit, yakni bulan Ramadan, mulailah berpuasa, dan ketika kamu melihat bulan sabit, yakni bulan Syawal, berhentilah berpuasa. Dan jika langit mendung, yakni tidak kelihatan, artinya ada sesuatu yang Ada halangan itu maksudnya. daripada melihat anak bulan itu, maka ke atas kamu hendaklah takdirkan, yakni cukupkan baginya bulan Ramadan itu sebagai 30 hari. Artinya kalau yang dah nampak, automatically ditambah seharilah. Itu di antara hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi hadis baginda yang lain yang kira-kira maksudnya daripada Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, sesungguhnya umatku ummi, yakni buta huruf, tidak menulis dan tidak menghitung. Sebulan itu tidaklah begini dan begini, iaitu sekali 29 hari dan sekali 30 hari. Ini menunjukkan Nabi sendiri pernah melakukan ibadah puasa sekali itu ada 29, pernah juga ada melakukan 30. Kita ni boleh rujuk di dalam fatwa mufti kerajaan pada tahun 1997 muka surat 38 berdasarkan Asy-Syarqawi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan, yakni semuanya 29 hari, melainkan sekali sahaja sebulan penuh 30 hari. Ada riwayat lain mengatakan baginda melakukan 30 hari itu 2 kali ataupun 3 kali sahaja sebulan penuh dalam semua hidup baginda lah, atau yang boleh disampaikan pada pekan ini. Wallahu a'lam. Iya, baik, begitulah tadi ya pandangan Islam dalam menentukan awal bulan Ramadan maupun awal bulan Syawal ya, menggunakan kaedah ruqyah ini. Maksudnya bolehlah ya dilakukan meruqyah anak bulan sebagai ini, Nisa. Betul sekali, dan alhamdulillah satu memang sangat berguna sekali untuk kita diketahui lah sebagai umat Islam. Jadi soalan seterusnya ingin Nisa tujukan kepada Tuan Muhammad Hairul Azrin bin Haji Muhammad Jaya selaku pegawai agama Mahkamah Rayuan. Mungkin ada saranan kepada pegawai bertugas ataupun kepada orang awam, silakan. Terima kasih ya. Di sini saya ingin mewakili pihak Mahkamah Syariah yang mana ingin menyampaikan saranan, meminta kepada pegawai-pegawai bertugas dan juga kepada orang ramai supaya supaya untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan apa-apa maklumat berkaitan dengan hasil keputusan itu, artinya mana-mana berita ataupun yang belum lagi dapat yang belum disahkan kesahihannya adalah supaya untuk dielakkan disebarkan pasal ditakuti mengelirukan masyarakat di luar sana berhubung dengan keputusan hasil itu. And then juga di sini juga saya ingin meminta kepada yang hadir supaya tidak membuat rakaman secara live atau di tempat sarapan atau ditakuti untuk dimuat untuk di live-kan dalam media sosial. Kerana itu pasal kadang-kadang di tempat lokasi itu nampak tapi belum disahkan. Itu lagi menimbulkan lagi kekeliruan orang awam yang melihat secara live itu kan. Itu benda itu kami itu disarankan untuk dorang jangan jangan sekali untuk membuat live semasa berada di carapan itu. Iya, jadi berada di tempat carapan ini orang ramai boleh ikut sama ataupun orang-orang yang ditugaskan saja berada di sana. Ya, kalau ikutkan di tempat carapan
Jabatan adalah pegawai-pegawai yang bertugas sahaja, yang mana ada pegawai-pegawai dari jabatan dan agensi kerajaan yang berautoriti dijemput untuk bertugas di sana. Artinya orang ramai yang memang polis akan mengawal di kawasan lokasi. Kalau ada orang awam, pihak polis akan menahan dulu supaya orang tidak mendekati tempat itu lah. Cara apa yang dilakukan? Tapi berbeza ceritanya dengan mereka yang membawa teleskop sendiri kali ya? Itu dia boleh tak? Dia boleh juga. Pasal teleskop apa yang memang disediakan oleh Jabatan Ukur selaku penyedia teknikal semasa carapan data. Okey, faham. Jadi begitulah ya, apabila kerja-kerja meruqyah ini dijalankan, diharapkan orang ramai tidak dapat mendekati kawasan tersebut bagi memudahkan ya proses meruqyah tersebut dapat dijalankan dengan jayanya, dan itulah sekali lagi diingatkan untuk tidak mengupload apa-apa yang dilihatlah ya semasa proses meruqyah anak bulan Ramadan tersebut. Biarlah ketetapan dibuat nanti dan insya-Allah dengan yang demikian kita ini akan dapat lebih ragap hati lagi apabila menerima keputusan ya meruqyah anak bulan tersebut menerusi kaca televisyen ataupun radio yang pada kebiasaannya dikeluarkan pada pada awal malam tersebut ya. Baik, ada satu perkongsian post infografik ya yang dibawakan bersama kita juga pagi ini. Jadi kita saksikan seketika infografik ini. Jadi ini adalah tempat-tempat meruqyah anak bulan Ramadan untuk tahun ini. Difahamkan ada perkongsian jam juga di sana ni tuan. Jadi jika boleh berkongsi sedikit mengenai perkara ini, siapa yang boleh menerangkan infografik ini? Okey, seperti di dalam visual, menunjukkan grafik kedudukan hilal Ramadan 1446 Hijrah pada petang 29 Syakban, tarikh meruqyah hilal Ramadan. Ijtima' berlaku pada pukul 8.45 pagi hari Jumaat 28 Februari 2025, yang mana makna ijtima' iaitu apabila bulan dan matahari kedudukan sebaris. Mengambil contoh data di bangunan Mutiara Exchange, apabila matahari terbenam nanti pada pukul 6.34 petang besoknya. Ya, betul. Ketinggian hilal pada masa itu ialah 3 darjah 51 minit 54 saat, manakala jarak lengkung ialah 4 darjah 44 minit 44 saat. Data kiraan ataupun hisab sama dengan tempat lokasi rasmi yang lain. Kelamaan hilal berada di atas ufuk ialah selama 19 minit. Okey, ini untuk makluman jua berdasarkan hadis yang disampaikan tadi, jika anak bulan ataupun hilal ditutupi oleh awan, alat teleskop dan teodolit tidak dapat menapis ataupun menembusi awan tersebut. Ya, jadi itulah ya seperti dapat kita saksikan di sini, waktu matahari terbenam, waktu bulan terbenam, ya, tinggi hilal digrinya juga ada ditunjukkan di sana, jarak lengkung dan juga apa tu? Satu lagi kelamaan hilal berada di atas ufuk, dapat kita ni semak di sini ya. Jadi itu sebagai gambaran sahaja. Besok adalah hari penentuannya untuk sama-sama kita ni menyaksikan ya, berkenaan dengan kedudukan hilal Ramadan 1446 Hijrah petang 28 Februari. Betul besok sekali. Nisa. Semoga diberikan kemudahan dalam kita ni menjalankannya ya. Jadi mungkin soalan yang seterusnya ini dapat kita ajukan kepada Tuan Haji Awang Muhammad Najib bin Haji Awang. Mungkin ada saranan ataupun nasihat yang dapat diberikan kepada masyarakat di ambang bulan Ramadan ini, silakan. Terima kasih. Sebagai saranan dan nasihat, saya mengajak diri saya sendiri dan masyarakat semasa penglihatan anak bulan berlaku, maka kita ni terapkanlah tabayun, sifat tabayun. Kita ni pastikan dulu apa kesahihan berita tu yang akan disampaikan. Jangan kita ni akan menyampaikan suatu berita yang kurang kesahihannya, kurang tepat. Dan juga saya mengajak diri saya dan masyarakat untuk di ambang bulan Ramadan ini, persiapkanlah, yang paling penting kita ni persiapkan diri kita ni sebagai umat Islam, kerana bulan Ramadan ini datang hanya sekali dalam setahun dan ianya merupakan satu peluang keemasan kita ni untuk meningkatkan
meningkatkan kualiti ibadah kita ni, dan kita ni terapkanlah sebagai ianya dorongan kita ni untuk mendapat keampunan, kerahmatan, keridhaan daripada Allah SWT. Jadi bagaimana kita diterapkan 5S, saya dah kongsikan sini ada 5S. Yang pertama, sentiasa menjaga adab-adab berpuasa. Di antaranya menjaga kita ni punya penglihatan, kita ni punya pendengaran, kita ni punya percakapan, kita ni punya segala tubuh badan kita ni daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Yang kedua, sentiasa atau selalu saling ubaya-ubaya. Kita ni di dalam bulan Ramadan ni bulan tarbiyah. Kita ni akan berdisiplin. Kita ni akan bangun sahur sama-sama. Kita ni akan iftar bersungkai sama-sama, sama ada di rumah ataupun di masjid. Sentiasalah kita ni ubaya-ubayanya orang Brunei kita ni. Yang ketiga, sentiasalah melazimi taubat, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mensucikan diri kita ni. Yang kelima, 4, perbanyakkanlah sedekah. Kerana dalam sedekah itu ada keberkatannya. Dan yang terakhir yang boleh dikongsikan di sini adalah sentiasa istiqamah dalam beramal kebajikan. Artinya, ambillah peluang bulan Ramadan ini, bayangkan ianya Ramadan yang terakhir untuk kita ni. Supaya kita ni membuat yang terbaik. Jangan sekarang awal datang bulan Ramadan, mula-mula awal Ramadan itu kita ni semangat. 10 memang awal Ramadan itu memang kita ni akan menyambut dengan semangat. Bagaimana kita ni mengekalkan momentum itu? Kita ni perlu ada menanamkan sifat istiqamah sampailah ke hujung bulan Ramadan kita ni berjaya atau melakukan ibadah-ibadah dengan sesempurna yang boleh. Itu yang boleh dikongsikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ya. Jadi ribuan terima kasih kita ucapkan ya buat narasumber kita pagi ini yang alhamdulillah sudah pun banyak berkongsi ya mengenai dengan maru'yah anak bulan Ramadan 1446 Hijrah untuk tahun ini, dan sedikit pesanannya daripada yang beliau Ustaz sebentar tadi berkenaan dengan kita ni sama-sama menyambut ya ketibaan bulan Ramadan untuk tahun ini. Jadi dari penerbit kita ingin menyampaikan ucapan ribuan terima kasih buat Yang Mulia Tuan Muhammad Hairul Azirin bin Haji Muhammad Jaya. Terima kasih juga buat Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Edi Iswardi bin Haji Bangok, dan juga Yang Mulia Tuan Haji Awang Muhammad Najib bin Haji Awang yang telah meluangkan waktunya pagi ini bersama kita berdua. Begitu juga penonton-penonton di rumah, sedikit perkongsian berkenaan dengan maru'yah anak bulan Ramadan besok ya. Jadi antisipasi daripada seluruh rakyat negara Brunei Darussalam adalah sesuatu yang dapat kita rasakan ya pada ketika ini, dan sama-sama kita nantikan keputusan ru'yah anak bulan Ramadan besok ya. Jadi sekali lagi ribuan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.